Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wani dan pada hari ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan memanfaatkan masa PKP. Jadi bagaimana dengan cuti anda sepanjang PKP ini? Apa kata kita memanfaatkan masa PKP ini dengan melakukan beberapa aktiviti yang memberi manfaat kepada kita semua. Yang pertama, teruskan lakukan kebaikan. Walau siapa pun kita, walau apa pegangan agama kita, walau di mana jua kita berada, pastikan pada setiap pagi selepas kita bangun, kita terus bermotivasi untuk melakukan kebaikan untuk semua orang. Antara kebaikan yang boleh kita buat adalah kita sentiasa sharing benda-benda yang positif. Kita sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, berkongsi dengan orang lain. Apa-apa perkongsian yang mampu kita lakukan. Kalau kita hanya mampu menulis, maka teruskan tulis perkara yang baik-baik. Jika kita mempunyai kewangan yang lebih sedikit, kita boleh sharing dengan orang yang kurang berkemampuan. Atau kita mempunyai tenaga untuk kita menjadi sukarelawan, maka menawarkan perkhidmatan kita untuk menjadi sukarelawan. Dan sebagai orang yang mempunyai pegangan agama, inilah masanya untuk kita menambah baik amalan kita. Sebagai seorang Muslim, kita boleh melakukan ibadah, menambah baik ibadah kita. Antara yang boleh kita buat adalah menambah baik kualiti solat kita, membaca Al-Quran, menghafal surah-surah lazim, membuat tadarus di rumah, tazkirah di rumah, dan kita juga boleh membaca sirah-sirah Nabi dan pelbagai lagi aktiviti yang berkaitan dengan agama. InsyaAllah, masa yang diperuntukkan ini pastinya memberi hikmah pada kita semua untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan aktiviti yang kedua, menambah aktiviti keilmuan. Di rumah, kita ada banyak kemudahan yang kita boleh lakukan, yang boleh kita gunakan. Antara kemudahan yang kita boleh gunakan adalah teknologi. Dan kita juga mungkin ada buku-buku. Kita ada buku-buku sekolah. Jadi, apa kata kita gunakan masa ini untuk menambah ilmu, kerana membaca itu adalah makanan minda. Dan kajian menunjukkan bahawa dengan membaca, kita dapat mengurangkan penyakit nyanyuk, mengurangkan stres dan meningkatkan pemikiran yang positif. Sebagai pelajar, belajar di rumah boleh menjadi satu alternatif pada anda sepanjang tempoh PKP ini. Gunakan segala teknologi yang ada untuk berhubung dengan guru dan rakan-rakan yang lain melalui aplikasi Zoom, Google Classroom dan WhatsApp ataupun Telegram. Dan sebagai ibu bapa di rumah juga, kita mungkin boleh menjadi guru kepada anak-anak kita. Gunakan masa ini untuk mendidik anak-anak dan untuk menilai semula prestasi anak-anak. Dan sebagai individu yang ingin menambah baik diri, kita boleh mencari kuliah-kuliah ilmu di saluran TV ataupun YouTube. Bagi aktiviti yang ketiga, kita boleh melakukan aktiviti santai di rumah. Kita boleh bersenam di rumah. Gunakan peralatan dan persekitaran yang bersesuaian di rumah untuk melakukan aktiviti senaman. Contohnya, jika di rumah anda ada tangga, maka gunakan tangga itu melakukan aktiviti turun naik tangga. Kerana dengan melakukan aktiviti turun naik tangga, anda boleh membakar kalori dengan lebih berkesan. Dan sekiranya anda ada botol air di rumah, anda boleh menggunakannya sebagai pemberat dan melakukan aktiviti senaman tangan. Dan di rumah juga, anda boleh menggunakan masa yang ada untuk melakukan permainan dalaman bersama dengan anak-anak ataupun ahli keluarga. Contohnya permainan sahiba, jutaria, carom dan permainan video yang terdapat di rumah. Ataupun perkara yang paling simple yang anda boleh lakukan adalah melakukan kerja rumah bersama-sama. Didiklah ahli keluarga kita untuk bergotong royong untuk melakukan aktiviti kerja rumah. Seterusnya, bagi aktiviti yang keempat, anda boleh meningkatkan skill diri masing-masing. Contohnya, sekarang ini viral merata-rata menunjukkan bahawa masing-masing ingin menunjukkan kemahiran memasak mereka. Itu adalah satu petanda yang sangat bagus. Teruskan usaha anda untuk meningkatkan skill memasak anda. Dan dalam tempoh ini, anda boleh teroka minat atau kebolehan baru. Contohnya, saya lihat ramai yang membuat video-video parody dan sebagainya. Itu adalah satu contoh yang sangat baik untuk meluangkan masa dan meningkatkan skill. Malah ramai yang membuat DIY di rumah masing-masing. Seterusnya,
anda boleh gunakan masa ini untuk meningkatkan kemahiran berbahasa anda. Gunakan masa yang sangat banyak ini untuk menguasai bahasa-bahasa baru atau meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris anda. Terlalu banyak aplikasi yang di dalam internet yang anda boleh gunakan untuk membantu anda menguasai bahasa-bahasa tertentu. Dan yang terakhir, anda boleh asah bakat anda. Dalam tempoh ini, anda boleh gunakan masa yang ada untuk mengasah bakat yang terpendam selama ini. Contohnya, jika anda boleh bernyanyi atau anda boleh berpuisi atau menulis, gunakan tempoh ini untuk mengasah bakat yang terpendam. Mana tahu ia boleh menjadi satu kelebihan untuk anda gunakan pada masa akan datang. Itu saja dari saya. Sehingga bertemu lagi. Bye.